Assalamualaikum guys, bersama saya Cikgu Fendi untuk subjek Matematik Tingkatan 3 KSSM. Kita masih dalam bab 5 nisbah trigonometri. Sebelum ni kita dah belajar bagaimana nak menentukan sisi tentang di sebelah dan juga hipotenus. Kemudian kita dah belajar bagaimana nak mencari nilai sinus, cosinus dan tangent suatu sudut apabila diberi 3 sisi. So hari ini kita akan sambung bagaimana nak menjawab soalan berkaitan dengan sinus, cosinus dan tangent. Okay guys, check it out. Okay guys, soalan pertama, hitung nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. Seterusnya tentukan nilai sudut theta. So untuk menjawab soalan nisbah trigonometri, kita mesti hafal formula sin, cos dan tangent Kalau anda masih ingat lagi, apakah formula dia? Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey, ini formula dia. Sin sama dengan tentang per hipotenus, cos sama dengan sebelah per hipotenus, tangent sama dengan tentang persebelahan. Okey. Sekarang kita tengok dekat mana sudut theta. Okey, dekat bucu C tu. Dan mula-mula kita tentukan sisi apa? Ingat lagi tak? Ini sisi apa? T ataupun tentang. Kemudian yang berhadapan dengan sudut 90 darjah ialah sisi hipotenus. Dan bakinya adalah sebelahan. Okey. Okey, senang saja. So, kemudian dia suruh cari sin theta, cos theta, tangent theta. Masukkan saja formula tadi. Sin theta sama dengan saya tak hafal kan? Saya T tak H hafal. So T dia ialah, berapakah nilai T? 40. So 40. H dia ialah okey, H dia kita tak tahu. So kita kena gunakan teorem Pythagoras untuk menentukan nilai H ataupun sisi AC. So sisi AC, teorem Pythagoras. Okey, AC tu adalah hipotenus. So 40 kuasa 2 tambah 96 kuasa 2. Okey. Tekan kalkulator, kira 40 kuasa 2 tambah 96 kuasa 2 berapa? So kita akan dapat punca kuasa 2 10816. Punca kan jawapan tersebut ialah 104. So H dia sama dengan 104. So H ke sini kita tulis 104. Okey, kita permudahkan. 40 per 104, kita akan dapat 5/13. So 5 per 13. Okey, sin dah dapat. Okey, cos pula. Cos theta. Kalau saya hafal, S dia ialah 96. H dia ialah 104. 96 per 104, 12 per 13. 12 per 13. Dah dapat cos. Senang saja. Tadi tangent theta tentu tak susah. T dia ialah 40. S dia ialah 96. Okey. Tekan kalkulator. 40 per 96. 5/12.
5 per 12. Okey, dah dapat nilai sin, cos dan tangent theta. Soalan berikutnya, pakai warna biru. Dia suruh cari sudut theta tu berapa nilai dia. Okey. Jadi kita boleh pilih mana-mana kita nak. Guna sin theta, cos theta ataupun tangent theta. Okey, cikgu pilih sin theta. Kita gunakan sin theta. Mana-mana pun boleh, tak kisah. Sin theta sama dengan berapa tadi? 5 per 13 kan? 13. So kita nak cari nilai theta, maka sin ni kita bawa ke sini. Dia akan jadi sin inverse 5 per 13. Okey. Tekan calculator. Tekan shift, tekan sin. Dia akan keluar sin punca sin kuasa negatif 1. Kemudian masukkan 5 per 13. So kita akan dapat jawapan dia 22.62 darjah. Okey. Kalau nak cari ni sin inverse ni atau sin kuasa negatif 1 ni, kamu tekan shift kat calculator, kemudian tekan sin. Nanti dia akan keluar sin inverse. Lepas tu masukkan saja nilai 5 per 13 tu, tekan sama dengan, akan dapat 22.62 darjah. Okey. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey guys, soalan kedua. Kali ini dia bagi nilai sin satu sudut, iaitu 1 per 3. Dan panjang satu sisi, iaitu sisi PR 9. Tentukan nilai Y. Nilai Y ni ialah sisi PQ ni. Ni Y ni, kita nak cari berapa panjang dia. Okey. So, sudut yang diberi ialah sudut QRP. Dekat mana sudut QRP ni? Dekat QR atau P? Seperti yang cikgu cakap sebelum ni, tengok huruf yang tengah, R. So, dia di bucu R ni. Nampak? Sudut yang ditandakan kuning tu. So, itu adalah sudut dia. Kemudian, seperti biasa, tentukan sisi yang ini ialah sisi apa? Tentang. Yang berhadapan dengan sudut 90 darjah ni, sisi apa? Hypotenuse. Dan bakinya adalah S. Okey. Ini sisi PR ni 9. Sisi PR di mana? PR. Okey. P ke R. So, H dia, nilai dia 9. Alright. Okey. Jadi, sin sudut Q R P dia bagi iaitu 1 per 3 kan. Jadi kalau formula sebelum ni adalah sin, saya tak hafal. So T per H. Okey, kalau tengok rajah tu T dia berapa? T dia nilai dia Y. H dia ialah 9. Okey. Kita dah diberi sin sudut QRP, nilai dia ialah 1 per 3. So, kita pakai yang ni. Okey. Okey. Y per 9 sama dengan 1 per 3. Gunakan teknik rumus algebra. Kalau masih ingat, 9 ni kita bawa ke sebelah, dia akan jadi darab 9. Okey, so Y sama dengan 1 per 3 darab 9. Berapa 1 per 3 darab 9? Ialah 3. So, dapatlah jawapan dia. Y sama dengan 3. Okey, mudah saja. Seperti biasa, tentukan sisi T, S dan H. Kemudian masukkan dalam persamaan yang diberi, iaitu dibagi sin kan. So, kita gunakan formula sin T per H. Kemudian masukkan nilai T, masukkan nilai H. Kemudian samakan dengan nilai yang diberi 1 per 3. Kemudian gunakan rumus algebra. Pindahkan 9, tinggalkan Y sebagai perkara rumus. Akhirnya dapat Y sama dengan 3. Okey, untuk lebih faham lagi, kita tengok contoh yang ketiga.
Alright. Contoh berikutnya sama dengan tadi, cuma kali ini dia bagi cos. Cos sudut DFE ialah 0.4 dan EF ialah 12. So EF, E ke F ialah 12. Sini ialah 12. Okey, sudut DFE. Kita tengok huruf yang tengah-tengah F kan. So sudut dia kat sini, F. Yang warna kuning ni. Okey, seperti biasa langkah pertama tentukan sisi tentang dia. So sini ialah T. Yang ini berhadapan dengan sudut 90 darjah ialah H. Dan bakinya ialah S. Dan S ialah 12. T tak tahu, H ialah Y. Okey. Seperti tadi, disebabkan dia bagi cos sudut DFE ni, kita gunakan je. Dia dah bagi, kita guna. Tak guna, rugi. Sudut, buruk tulisan ni. Susah nak tulis pakai pen ni. Sudut DFE. Cos Kalau saya hafal. So, tengok pada rajah, S ialah 12. H ialah Y. Okey. Dan diberi kat sini sudut cos DFE ialah 0.4. Okey. Okey. So kita pakai yang ni. Kita keluarkan kat sini sebab kita nak gunakan rumus algebra, nak pindah-pindahkan dia untuk jadikan Y sebagai perkara rumus. Okey. Sekarang kita nak Y ni sebagai perkara rumus So kita kena pindahkan Y ni ke atas. Bila Y dah pindah, tinggal 12 0.4 Y. Okey. Jadikan Y sebelah kanan. Kalau masih ingat kan, ini tingkatan 2. Okey, sambung kat sini. Warna putih. So, kita nak Y saja. 0.4 ni kita tak nak, kita bawa dia ke bawah. So, Y sama dengan 12 0.4 kita letak di bawah. Okey, bahagikan 12 bagi 0.4, kita akan dapat 30. Okey, dah dapat nilai Y iaitu 30. Cara dia sama, cuma kemahiran kamu menggunakan rumus algebra untuk selesai masalah itu amat penting. Okey. Kita tengok contoh yang terakhir. Okey guys, soalan yang penghabisan. Sama macam sebelum ni, kali ini dia bagi tangent sudut BAC pula 0.9 dan sisi AB ialah 20. So A di sini, B di sini, AB ialah 20. Okey. Sudut BAC, tengok huruf di tengah iaitu A, maka sudutnya DA. Okey, kita tandakan sudut yang warna kuning. Kemudian tentukan sisi yang bertentangan dengan sudut BAC tadi, iaitu di sini. Sudut yang bertentangan dengan 90 darjah ialah sisi H dan bakinya ialah S, iaitu 20. Okey, sebabkan dia bagi tangent, kita gunakan tangent. Tangent sudut BAC ialah, saya tak hafal, kalau saya hafal tentu tak susah. Masukkan nilai T, tengok pada rajah, T dia ialah Y, S dia ialah 20. Kemudian tangent sudut BAC dia bagi tadi 0.9, maka dekat sini 0.9. Okey, kita nak pakai yang ni. Okey, kita keluarkan dia, kita asingkan dia. Y sama Y per 20 sama dengan 0.9. Kita gunakan rumus algebra, jadikan Y sebagai perkara rumus. Okey. So 20 ni
Kita pindahkan ke sebelah. Dia akan bertukar menjadi darab 20, betul? So, Y sama dengan 0.9 darab 20. Jadi Y sama dengan, kita guna kalkulator, 0.9 darab 20 ialah 8 boleh. 18 jawapan dia 18. So Y, panjang Y ialah 18. Okey. Sama saja macam tadi. Okey. Tentukan sisi T, S dan H. Gunakan nilai yang dibagi. Kat sini dia bagi nilai tangent. So, masukkan formula. Tentu tak susah. TS. Masukkan nilai T. Masukkan nilai S. Samakan dengan nilai tangent yang dibagi 0.9. Gunakan rumus algebra. Jadikan Y ke rumus. Akhirnya kamu akan dapat jawapan. Iaitu 18. Mudah saja. Okey. Semoga semua yang cikgu kongsikan dapat bermanfaat. Okey. InsyaAllah semoga kejayaan milik kita semua. Hingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.